Okay, so now we will go into another kingdom in the domain of eukarya, and this time it will be kingdom of fungi. Okay, so for the kingdom of fungi, okay, we need to know about some of these characteristics. Okay, of course, they are all eukaryotes because they are in the domain of eukarya, and mostly are multicellular. Tapi bukan semua lah, ada juga fungi yang unicellular. Ada, contohnya yeast. Yeast adalah fungi dan dia sebenarnya adalah unicellular organism. Tapi kebanyakannya adalah multicellular macam ni lah. Ni multicellular ni, cendawan. Satu yang unik sangat tentang fungi ni adalah kaedah mereka mendapatkan nutrien. Okay, basically all are heterotrophic. Maksudnya dia bukan fotosintetik, dia tak boleh membuat makanannya sendiri. Okay, tapi bagaimana mereka mendapatkan nutrien? Okay, kebanyakannya adalah bersifat saprotropik, ataupun setengah-setengah buku dia guna istilah saprofitik. Sama. Okay, apakah maksud saprotropik? Maksudnya adalah kaedah mereka nak mendapatkan nutrien adalah dengan melepaskan ataupun membebaskan enzim. Lepas tu enzim tu dia akan hydrolyze ataupun digest benda-benda sumber makanan dia tu. Lepas tu dia akan absorb je lah nutrien yang diperolehi. Dan selalunya sumber makanan bagi saprophytic organism ni adalah benda-benda yang mati ataupun benda-benda yang bereput. Okay, macam ni kan kita tengok cendawan ni tumbuh kat mana? Dia tumbuh dekat batang kayu yang dah mati. Okay, tapi still mereka boleh dapatkan nutrien daripada benda mati tersebut dengan melakukan proses sebegini. Okay, saprotrophic way of feeding. Okay, tapi ada juga yang dapatkan nutrien bukan daripada benda yang mati. Okay, dan mereka mungkin bersifat parasitik. Contohnya katakanlah ada kulat. Ada kulat yang tumbuh dekat kulit manusia. Manusia tu mungkin belum mati lagi, hidup. Tapi kulat tu dia akan duduk dekat badan manusia tersebut dan dia akan menjadi parasite. Dan dia akan sedut nutrien, dia akan curi nutrien daripada perumah dia. Okey, parasitik. Dan ada juga yang melakukan kaedah mutualistik. Maksudnya dia akan duduk bersama-sama dengan organisma lain dan dua-dua akan mendapatkan manfaat. Okey. Apa lagi ciri-ciri penting untuk fungi? Mereka tidak ada sebarang kloroplas. Maka dengan itu mereka memang confirm tak boleh membuat proses fotosintesis. Dan mereka ada sel wall. Okay, dia ada sel wall, tapi sel wallnya memang tak samalah dengan sel wall untuk tumbuhan. Tumbuhan sel wallnya ada selulose. Kalau bakteria kita dah belajar sebelum ni, dia punya sel wall ada peptidoglycan. Peptidoglycan. Tapi untuk fungi, sel wallnya terbentuk daripada bahan yang namanya adalah chitin. So ni berbezalah. Satu lagi adalah tentang food reserve, ataupun simpanan tenaganya dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk starch, tapi dalam bentuk glycogen. Okay. Dari segi jasad fungus ni, fungus jasad dia, kita kata selalunya dia menunjukkan jasad seperti berbenang. Filamentous macam ni kan, nampak ni macam berbenang ni. Macam tali-tali halus. Okay, filamentous. Dan this thin filaments is known as the hyphae. Berbenang-berbenang halus tu kita namakan sebagai hyphae. Panjang, bercabang-cabang, seperti benang. Dan hyphae ni bila dia berkumpul sekali, dia akan membentuk satu struktur yang lebih besar yang kita namakan sebagai mycelium. Okay? So hyphae ni struktur seperti benang. Kalau dia berkelompok sekali, terbentuklah mycelium. Okay? Bercakap tentang hyphae, ada dua jenis tau. Dua jenis hyphae. Okay, kita tengok yang ni berbeza dengan yang kat bawah ni. Yang kat bawah ni kita tengok dia punya hyphae dia ada macam sempadan-sempadan. Okay, ada cross wall, ada dinding-dinding. Ada dinding-dinding yang memisahkan hyphae dia. Maka kita tengok pula yang atas ni tak ada. Okay, tak ada pun dinding-dinding yang memisahkan hyphae-nya. Maka
bagi jenis pertama yang ini, kita namakan dia sebagai non-septate hyphae, ataupun kita boleh gunakan istilah yang macam ni, iaitu cynocytic hyphae. So cynocytic hyphae bermaksud hyphae yang tidak ada sebarang sempadan, tidak dipisah-pisahkan oleh sebarang dinding. Manakala jenis yang kedua adalah the septate hyphae. The septate hyphae. Kalau hypha ni satu kalau hyphae maksudnya plural lah. Okay, so septate hyphae merujuk kepada hyphae yang sebegini, di mana dia ada dinding-dinding yang kita namakan sebagai septa. Kalau satu septum, kalau banyak septa lah. Okay, so all the septa will divide this long hypha into several compartment. Okay, so itulah dua jenis hyphae yang kita boleh nampak. Okay, so kulat ni ataupun fungus ni memang terbentuk daripada struktur seperti berbenang macam ni, berselirat. Cuma kadang-kadang dia berkumpul sekali, all the hyphae berkumpul sekali membentuk satu struktur yang kita namakan sebagai mycelium lah. So satu ni hypha, beberapa hyphae berkumpul menjadilah mycelium. Okay, so cendawan yang kita nampak ni, okay, sebenarnya terdiri daripada hyphae ni yang kita tak nampak secara halus. Hyphae dia berselirat kat dalam ni. Okay. Dari segi pembiakan, reproduction. Okay. So most fungi reproduce by forming spores. Dia menghasilkan spora. Okay. Di mana spora ni adalah struktur yang bulat-bulat, selalunya berbentuk spherical, dan spora ni nanti dia akan bercambah. Dia akan germinate, menghasilkan hypha. Dan hypha tu nanti dia akan dia terus berkembang, bercabang menjadi banyak sampailah jadi mycelium. Itu cara dia nak membiak lah. Nanti mungkin mycelium ni pula nanti akan menghasilkan struktur yang kemudiannya boleh menghasilkan spora lain pula. So itu cara dia lah, cara dia membiak. Dia boleh membiak secara seksual ataupun secara asexual. So tu tentang ciri-ciri fungi. Sekarang kita akan masuk tentang pengkelasan. There are many types of fungus, so we can divide, we can classify all the different type of fungus into several phylum. So kina fungi ni kita boleh bagikan kepada 3 phylum utama. Kalau ikut silibus lah. Okay, phylum pertama adalah Zygomycota. Okay, contohnya adalah Rhizopus. Rhizopus ni juga dikenali sebagai the black bread mole. Kulapuk roti hitam. Okay. Inilah dia mikroskopik ni. Kalau kita tengok pada roti yang dah berkulat kan, kita nampaklah dia mungkin kalau hitam kadang-kadang kan. Tapi secara mikroskopiknya ada macam inilah rupa dia. Manakala phylum kedua adalah phylum Ascomycota. Okay. Example adalah Penicillium species. Penicillium species. Juga mikroskopik, kita tak nampak ni. Kalau nak tengok kena guna mikroskop. Dan satu lagi adalah Basidiomycota. Example adalah Agaricus. Agaricus adalah cendawan. Cendawan butang, cendawan atas pizza, cendawan dalam spaghetti. Itu semua tu adalah Agaricus itu. Okay. So untuk membezakan all these 3 phyla, okay, normally we will look at the types of spore producing structure. Apakah struktur yang menghasilkan spora, terutamanya spora seks. Spora ni selalunya ada 2 jenis untuk fungi ni. Ada spora seks, ada spora yang aseks. Bukan semua tapi kebanyakan macam itulah. Kelas Zygomycota, struktur yang menghasilkan spora seks adalah Zygosporangium. Di dalam ni nanti akan terhasillah banyak spora seks yang namanya adalah zygospore. Okay. Dan phylum kedua pula Ascomycota. Ascomycota dia ada satu struktur yang namanya adalah ascus. Kalau banyak asci, kalau satu ascus. Okay. So ascus ni adalah struktur yang boleh menghasilkan spora seks yang namanya adalah ascospora ataupun ascospore lah. Ascospore. So ini adalah satu ascus
dalam askul kita nampak ada banyak ni kan, yang biji-biji ni kan, bulat-bulat ni kan. Ni adalah spora seks ni yang kita namakan sebagai ascospore. Okey. Manakala filem ketiga adalah Basidiomycota, all the cendawan. Basidiomycota ni dia ada struktur yang namanya adalah basidium. Basidium. Kalau ni basidia maksudnya plural. Kalau satu basidium, kalau banyak basidia. Okey. Ni adalah satu basidium dan kita nampak dekat hujung ni ada biji-biji ni kan. Ini adalah spora seks yang namanya adalah Basidiospore. Okay, so kita boleh gunakan maklumat ni untuk nak membezakan ketiga-tiga filem yang penting dalam kingdom fungi. Okay, dan kita juga boleh ambil tahu sedikitlah tentang pembiakan aseksualnya. Okay, untuk Zygomycota dia boleh menghasilkan spora aseksualnya. Spora aseks boleh. Dan gitu juga dengan Ascomycota, dia juga boleh menghasilkan spora aseks. Cuma ada nama special untuk spora aseks bagi Ascomycota, iaitu kita namakan sebagai Conidia. Nanti boleh tengok dalam internet lah untuk dapatkan maklumat lanjut. Conidia. Tapi untuk Basidiomycota, dia kata jarang-jarang Basidiomycota melakukan pembiakan aseks. Selalunya Basidiomycota dia akan melakukan pembiakan secara seksual. Okay? So bandingkanlah ketiga-tiga filem yang penting ini.